Hai, Assalamualaikum. Saya Aizat Ismail, Peguam Hartanah dan juga founder Hartanah dan Anda. Sebagai seorang peguam, saya telah berpengalaman mengendalikan urusan hartanah selama 20 tahun dan saya ingin kongsikan pula pengalaman dan ilmu yang saya ada kepada anda melalui platform Hartanah dan Anda sama ada secara online ataupun offline. Ini semua saya lakukan kerana matlamat saya adalah untuk membantu sekurang-kurangnya 100,000 orang, terutamanya bumi putra, memiliki hartanah pertama mereka dalam tahun 2021. Kini, saya ingin mengajak anda untuk bersama-sama mencapai impian tersebut. Ayo, kita buktikan bahawa kita semua boleh. Jom follow Hartanah dan Anda untuk saya bantu anda memiliki hartanah dalam tahun ini dengan cara yang betul. InsyaAllah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Selamat pagi tuan-tuan dan puan. Apa khabar? Diharapkan agar tuan-tuan dan puan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, ceria-ceria selalu di samping keluarga yang tersayang. Okey. Tercungap-cungap sikit saya hari ni. Sorry, ada masalah teknikal sekejap tadi. Saya nak ke udara secara live ni, sebenarnya saya tengah menunggu keputusan SPM anak dara saya, anak sulung saya. Jadi tadi saya berlari sekejap nak tengok result dia. Alhamdulillah dah dapat result dah. Alhamdulillah cemerlang. Tahniah kepada anak saya Ahlami Syahira kerana telah mendapat usaha yang cemerlang dalam peperiksaan SPM yang lepas. Daddy sangat-sangat bangga dengan Misha. Okay, tahniah Misha. Okay, insyaAllah kita teruskan perjuangan. Lepas ni kita sambung lagi pengajian di bidang yang Misha minat. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ni kita tengoklah apa-apa peluang yang ada. Kalau ikut niat saya tu, saya nak jadi seorang peguam juga macam saya. Tapi kita tak payah nak paksa anak-anak kita lah. Kita terpulang. Kita serahkan bulat-bulat kepada mereka untuk mereka menentukan masa depan mereka. Kita sebagai bapa hanyalah memberikan sepenuh galakan dan memberikan panduan lah kepada anak-anak kita tu supaya mereka boleh memilih bidang mereka sendiri dan berjaya dalam kehidupan mereka lah. Masa kita dah berakhir dah tuan-tuan dan puan. Macam saya umur dah 40 lebih kan. Tuan-tuan dan puan mungkin ada anak yang baru je ambil result SPM juga sama macam anak saya. Dan sebaik-baiknya nasihat saya kepada tuan-tuan dan puan semua dan nasihat kepada diri saya juga, tak perlu kita nak memaksa lah anak-anak menuruti kehendak kita. Jadi kita berikan sepenuh kebebasan kepada mereka. Kita sebagai bapa hanya boleh memberikan galakan, berikan panduan kepada mereka, memberi nasihat. Jadi biar mereka lah yang menentukan masa depan mereka sendiri. Kita tahniah kepada semua anak-anak yang mengambil keputusan SPM pada hari ini. Tak kira lah apa keputusannya sekalipun, kita patut rasa bersyukur kerana kita telah mencapai peringkat tertinggi dalam segi pelajaran di Malaysia ni. Walaupun SPM tu consider macam baru permulaan sebenarnya, permulaan untuk kita melangkah jauh lagi perjalanan kita ke depan. Tapi itulah untuk anak-anak semua, siapa yang ambil result SPM, uncle doakan supaya anak-anak semua berada dalam keadaan yang ceria, yang jangan sedih-sedih walaupun keputusan yang anak-anak dapat. Teruskan perjuangan. Perjuangan tu baru saja bermula anak-anak. So itulah pesanan daripada saya untuk pagi ni. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan puan kerana sudi bersama dengan saya. Agak emosi sikit saya pagi ni, minta maaf. Saya memang tak sangka lah dengan keputusan yang anak saya dapat. Dan alhamdulillah lah tahniah kepada anak saya dan tahniah juga kepada anak tuan-tuan puan semua. Okay, terima kasih kepada Tuan Saifuddin yang first bagi komen di situ. Waalaikumsalam Tuan Saifuddin. Dayangku Emma ada, waalaikumsalam. Tuan Haji Jaafar pun ada, Abang Ali pun ada, waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Cik Al pun ada, Puan Azira, Ezrina, waalaikumsalam.
Okey, terima kasih banyak-banyak Zakwan pun ada, Aki pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Saya SPM 2A je, Aki cakap tak apa. Itu yang kata permulaan untuk kita melangkah ke alam yang lebih orang kata apa penuh pancaroba, kan. So SPM ni baru permulaan. Jadi untuk anak-anak yang baru je dapat result tu, macam yang saya beritahu tadi lah, teruskan perjuangan. Jangan berputus asa, jangan rasa gundah gulana lepas ni tak tahu nak buat apa. Kalau tak dapat keputusan yang diharapkan tu tak apa. Kita teruskan perjuangan, insya-Allah ada lagi banyak lagi peluang-peluang yang ada di luar sana untuk anak-anak teroka lah, insya-Allah. Okay. So pagi ni sebenarnya topik yang saya ingin kongsikan. Okay, sekejap saya keluarkan sekejap banner. Banner pun lupa nak keluarkan Punyalah kelang kabut hari ni kan Tu je, kisah tanah berhantu. Okay, saya dah letakkan dalam Facebook page anda semalam. Dia punya penceritaannya memang tuan-tuan dan puan agak seram sikit lah untuk pagi ni sebenarnya. Walaupun pagi lagi, selalu kita cerita hantu malam-malam kan. Ini pagi-pagi coach nak cerita hantu, apa hal kan. Pagi-pagi nak cerita hantu kan. So memang tajuknya macam tu lah Tajuknya mungkin agak orang kata apa, menakutkan, menyeramkan tapi isi kandungannya sebenarnya sangat-sangat berinformatif. Dan tuan-tuan dan puan sebagai orang yang baru mungkin berjinak-jinak dalam bidang hartanah yang mungkin tiada pengalaman lagi yang baru nak membeli hartanah dan sebagainya. Jadi saya syorkan tuan-tuan dan puan dengarkan perkongsian saya pada pagi ini. Sebab sebenarnya topik tu relate dengan apa yang kita panggil sebagai tanah lot lidi. Tanah lot lidi ataupun tanah geran kongsi. Jadi itu sebenarnya perkongsian yang saya ingin sampaikan pada pagi ini. Kenapa saya cakap tanah tu berhantu? Sebab tanah yang lot lidi ni biasanya menjadi igawan, satu bakal-bakal pembeli, yang kedua orang-orang yang telah terbeli. Sebab dia ada hantu saka dalam tanah-tanah tu tuan-tuan. Kenapa? Yang belum beli ni dia rasa macam nak beli tanah lot lidi ni kalau dia tak ada ilmu, kalau dia tak ada informasi berkenaan dengan keburukan tanah-tanah lot lidi ni, mungkin dia dah rasa terhincut, dia dah rasa terigau dengan tawaran yang diberikan oleh ejen-ejen ataupun broker-broker tanah yang menjual tanah-tanah lot lidi ni. Sebab tu saya kata tanah ni berhantu. Sebab apa? Dengan harga yang ditawarkan. Cuba tuan-tuan puan bayangkan tanah yang berada di pinggir bandar. Contoh macam dekat Port Kelang, pinggir-pinggir bandar lah tu, bukan di tengah bandar lah. Biasanya tanah-tanah lot lidi ni dekat pinggir-pinggir bandar. Tanah dekat Beranang, tanah dekat mana lagi? Kuala Langat. So tanah-tanah ni biasanya terletak di kampung-kampung. Dijual pada harga yang memang murah. Bawah daripada RM50,000. Mungkin ada yang jual tanah lot lidi ni dengan harga RM30,000 je. Dapat sebidang tanah lebih kurang ukurannya 40 kali 100 ataupun 50 kali 100, 5,000 square feet. Yang mana bila kita tengok harga tanah tersebut dengan tanah-tanah yang ditawarkan di sekitarnya berbeza, sangat-sangat berbeza. Mungkin harga-harga tanah lain harganya diletakkan pada harga 100,000 dan ke atas. Tapi tanah lot lidi ni dijual mungkin dengan harga 30,000, 35,000. Di bawah mungkin kurang daripada 100% daripada harga yang ditawarkan tu. So itu yang memungkinkan orang yang tengok iklan dia rasa terhencut ataupun dia rasa macam tersangat-sangat eager nak beli. Sebab tu saya kata tanah ni tanah berhantu. So bila kita tengok tu ada hantu saka dia yang panggil, mari belilah tanah ni. Tu hantu saka dia tengah panggil tu kan. So itu yang kita panggil tanah tu tanah berhantu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang telah terbeli. Mereka yang telah terbeli yang tak tahu apa-apa masalah musibah yang bakal menimpa mereka, mereka dah terbeli tanah tu, mereka pun akan naik hantu. Mereka pun akan naik hantu. Sebab apa? Bila dah tahu rupa-rupanya tanah lot lidi ni banyak perkara-perkara yang buruk yang ada kat atas tanah lot lidi tu. Dulu masa nak beli tu indah khabar dia rupa, macam-macam perkara yang kita dengar. Khabar yang dia punya cerita berkenaan dengan tanah tu dengan harga yang murah, cerita berkenaan dengan tanah ni boleh buat rumah,
macam-macam lah. Kita boleh pusakakan, kita boleh wariskan tanah ni, kita boleh cagarkan pada bank kalau kita nak pakai duit. Semualah perkara-perkara indah-indah belaka yang diceritakan oleh ejen ataupun broker haram yang menceritakan tentang tanah yang nak dijual ni. Tapi pada hakikatnya bila mereka dah beli tanah lot lidi tersebut, baru mereka tahu rupa-rupanya saka yang ada dalam tu sangat-sangat jahat, tuan-tuan puan. Saka-saka yang ada dekat tanah lot lidi ni, tanah-tanah yang mereka dah terbeli ni sangat-sangat jahat. Nak pusakakan pun tak boleh, nak tukar nama dalam gerannya pun tak ada, nak buat urusan jual beli selepas tu pun tak boleh. Banyak lagi perkara-perkara yang menyebabkan mereka naik hantu. Itulah yang saya namakan topik pada pagi ni. Jangan berurusan ataupun janganlah terbeli tanah-tanah berhantu macam ni. Yang saya maksudkan berhantu tu adalah tanah-tanah lot lidi. So kita teruskan. Saya dah sediakan slide presentation saya untuk pagi ni. Terima kasih. Saya dah tengok lagi nama-nama yang masuk ni. Syahzaz Ezwan ada, Mas ada, Tuan Rashid ada, Mr. Victor Chi ada, tahniah kepada anak tuan dan semua yang mendapat urusan yang cemerlang. Terima kasih banyak-banyak tuan Mr. Victor. Selamat pagi kepada semua. Selamat pagi Mr. Victor. Ibrahim Padil, waalaikumsalam. Train anak jadi rent, muda-muda elok kalau kutip ilmu, nanti boleh berjaya kalau kena dengan gaya je. InsyaAllah. Itulah saya kata, saya tak nak paksa anak-anak saya ni macam mana dia punya, orang kata apa, masa depan mereka tu biar mereka menentukan sendiri. Saya berikan sepenuh kebebasan. Saya menggalakkan je lah. Menggalakkan kalau misalnya kata ada orang kata apa peluang, insyaAllah why not kan, boleh je. Tapi dalam keadaan sekarang ni saya lebih suka untuk memberi kebebasan kepada mereka lah. Okay, so kita teruskan dengan slide presentation yang saya dah prepare untuk pagi ni. Okay, so itu dia slide presentation. Tanah berhantu. Okay, so topiknya memang nampak macam menyeramkan. Tapi sebenarnya apa yang saya ingin kongsikan tu sangat-sangat bermanfaat dan tuan-tuan perempuan saya syorkan untuk tunggu sampai habislah apa yang saya ingin sampaikan pada pagi ni. Okey, bila kita cerita pasal tanah lot lidi ataupun tanah yang gerannya dikongsi, tuan-tuan perempuan kena faham ada dua perbezaan di situ. Sebelum tu saya nak tanya, boleh nampak tak yang saya sharekan di skrin tu? Kalau boleh nampak, tolong tulis komen di situ, boleh nampak Tulisannya agak kecil sikit lah tapi insyaAllah saya rasa boleh nampak lah kot. Saya kat sini pun boleh nampak, tuan-tuan perempuan saya rasa boleh nampak. Kalau boleh tulis boleh nampak coach. Okay, Pak Cik Al dah komen boleh. Okay, saya rasa yang lain-lain pun boleh nampak lah, tak ada masalah. Okay, saya teruskan dengan perkongsian saya berkenaan dengan lot lidi ni. Okay, saya dah ceritakan tadi ada dua perbezaan. Lot lidi dan juga geran berkongsi. So apa sebenarnya yang dikatakan sebagai lot lidi? Lot lidi ni sebenarnya adalah tanah yang tidak ada geran individu ataupun tuan-tuan perempuan sebagai pemilik lot lidi ni, nama tuan-tuan perempuan tidak dinyatakan langsung di dalam salinan geran ataupun di dalam dokumen hak milik bagi tanah tersebut. Jadi tuan-tuan perempuan ni hanya pegang orang kata apa, dokumen yang dikenali sebagai surat pemegang amanah, surat pemegang amanah untuk melantik nama si Polan bin si Polan tu menjadi pemegang amanah kepada tuan-tuan perempuan. Jadi contohnya macam inilah, katalah tuan-tuan perempuan beli satu tanah lot lidi yang berkeluasan 5,000 kaki persegi. Okey, 50 kali 100 katakan. Dan tanah lot lidi tersebut bila tuan-tuan perempuan beli, tanda tangan perjanjian SPA ataupun perjanjian jual beli, Sale and Purchase Agreement, yang mana perjanjian jual beli tersebut disediakan oleh broker tanah tersebut ataupun owner tanah itu sendiri. Okay, so tuan-tuan perempuan tanda tangan dokumen tersebut, perjanjian jual beli tersebut. Biasanya bila kita beli tanah ataupun rumah yang ada geran, dia ada nyatakan nombor geran di dalam dokumen SPA tersebut. Tapi dalam tanah lot lidi ni dia hanya menyatakan nombor lot sahaja. Nombor lot sahaja dan dia tidak ada menyatakan nombor geran yang penuh. Contoh nombor geran ni HSD 5678, PT 2390, Mukim Ulu Langat, daerah mungkin Kajang, daerah Ulu Langat, negeri Selangor. Okey, so dia punya kenyataan tentang maklumat geran tu dinyatakan sebegitu. Dalam lot lidi ni tak ada. Dia just cakap lot nombor 10. Tanah yang terletak di kampung sekian-sekian. Lebih kurang macam itulah dia punya ayat dalam tu. Jadi maknanya tuan-tuan perempuan, bila tuan-tuan perempuan nak buat carian, nak buat pemeriksaan di pejabat tanah untuk menentukan keesahan
tanah tersebut, tuan-tuan perempuan tak boleh buat. Sebab apa? Dalam dokumen SPA yang tuan-tuan perempuan tanda tangani memang tak dinyatakan langsung nombor gerannya. Kalau ada pun nombor geran, mungkin dia letakkan nombor geran untuk hak milik induk tu. Master title yang ada tu. Yang mana bila kita buat pemeriksaan ataupun carian di pejabat tanah, dalam dokumen hak milik induk tersebut, hanya dinyatakan nama pemilik asal yang memegang geran tersebutlah, geran asal tersebut. Nama dia seorang je. Nama tuan-tuan perempuan, nama jiran-jiran sebelah menyebelah dalam kawasan yang lot lidi yang ramai-ramai beli tu, semua tidak dinyatakan dalam geran. Jadi itu yang menyebabkan ada masalah yang akan berlaku. Sekejap lagi saya akan cerita apa masalah dia. So itu yang kita nyatakan sebagai lot lidi. Okay? Dan tuan-tuan perempuan, bila tuan-tuan perempuan dapat salinan perjanjian tersebut, biasanya perjanjian tersebut tidak di-couple together ataupun tidak diberikan sekali dengan dokumen yang lain-lain lah. Sebagai contoh, kopi geran, apa semua tu tak diberikan. Sebab salinan geran tu memang tuan tanah tu pegang. Dia seorang je yang pegang. Orang lain ni tak ada. Dia hanya bagi itulah dokumen yang saya kata surat pemegang amanah. Surat pemegang amanah tu saja ataupun trust deed. Trust deed tu saja yang tuan-tuan perempuan dapat. Trust deed tu pun ayat dia lebih kurang gini. Saya nama tuan-tuan perempuan sebagai pembeli dengan ini memberi amanah kepada nama pemegang amanah tu adalah nama tuan tanah tu sendirilah. Katalah Ahmad bin Ali katakan. Bukan Abang Ali Ahmad bin, ini contoh je Abang Ali Ahmad bin Ali sebagai contoh sebagai pemegang amanah yang memegang bahagian saya di dalam geran hak milik induk dikenali sebagai bla bla bla. Tu je surat pemegang amanah macam tu. Maknanya tuan-tuan perempuan hanya dapat salinan perjanjian jual beli yang kita nak beli tanah lot lidi tu tadi yang disediakan oleh ejen ataupun broker tadi, dan juga surat pemegang amanah yang memberi amanah oleh kita sebagai tuan tanah, tuan lot lidi tersebut dengan orang yang memegang amanah tersebut. Itu je. Itu je dokumen yang tuan-tuan perempuan akan pegang. Okey. Dan tuan-tuan perempuan, tuan-tuan perempuan pegang lot lidi tu tak boleh nak transfer kepada orang lain. Maknanya tak ada instrumen yang boleh digunakan untuk tuan-tuan perempuan memindah hak ataupun memindah milik tanah tersebut kepada, katalah nak diwariskan kepada anak ke, nak diberikan kepada cucu ke, ataupun nak jual kepada orang yang berminat ke, semua tu tak boleh nak dilakukan sebab tak ada instrumen yang boleh buat urusan pindah milik daripada nama tuan-tuan perempuan kepada nama pembeli ataupun orang yang kita nak wariskan tadi. So itu yang menjadi satu permasalahan yang tuan-tuan perempuan perlu fahamkan. Kenapa saya kata tanah tu tanah berhantu. Memang banyak saka-saka di dalam tanah tersebut yang perlu dielakkan, yang perlu tuan-tuan perempuan pergi jauh-jauh, jangan pergi tengok, jangan beli langsung. Jangan ada terdetik kat hati nak beli pun tanah-tanah dot lidi ni. So itulah yang saya boleh terangkan kepada tuan-tuan perempuan berkenaan dengan tanah lot lidi. Okey, apa bezanya dengan tanah geran kongsi? Okey, tanah geran kongsi ni pula bezanya adalah dalam sekeping geran tu nama tuan-tuan perempuan ada dinyatakan sebagai pemegang bahagian. Contohlah kata dalam satu keping geran tu ada 10 orang yang memegang bahagian masing-masing. 1/10 setiap seorang. Makanya bila tuan-tuan perempuan beli tanah geran kongsi ni pula, nama tuan-tuan perempuan ada dinyatakan dalam geran, maknanya tuan-tuan perempuan pegang mungkin 1/10 bahagian daripada tanah keseluruhan. So proses jual belinya pun lebih kurang sama macam kita jual beli rumah biasa ataupun beli tanah yang ada geran individu. Sama lebih kurang, cuma di bahagian perjanjian jual beli tersebut dinyatakan tuan-tuan perempuan hanya membeli sebahagian daripada tanah tersebut, which is 1/10 bahagian sebagai contoh tadi itulah. Dan ada proses untuk pindah milik, maknanya tuan-tuan perempuan akan tanda tangani juga dokumen yang dipanggil sebagai MOT, Memorandum of Transfer, yang perlu dipindah milik daripada penjual pada tuan-tuan perempuan melalui borang 14A, borang pindah milik 14A. Tuan-tuan perempuan akan tanda tangani juga borang 14A tersebut untuk mendaftarkan nama tuan-tuan perempuan sebagai pembeli di pejabat tanah nanti. So bila dah didaftarkan nama tuan-tuan perempuan sebagai pembeli, dalam geran tu akan dinyatakan nama tuan-tuan perempuan yang memegang 1/10 bahagian daripada tanah tersebut. So itu dia punya perbezaan yang jelas
untuk tanah lot lidi dengan geran kongsi. Lot lidi tak ada nama langsung dalam geran, geran pun tak tahu siapa yang pegang. Geran kongsi ni pula memang nama kita ada tertera di dalam geran tersebut, memegang 1/10 ataupun beberapa bahagian saja di dalam tanah tersebut, yang mana geran asal geran kongsi ni, geran dia punya master grant dia tu bukan kita yang pegang lah. Biasanya yang pegang tu adalah orang yang mula-mula membeli ataupun yang memecahkan grant tersebut. So maknanya ada salinan asal tu satu je, dia seorang je yang pegang salinan asal. So kita ni hanya pegang salinan fotokopi saja, photostate grant tu saja yang kita boleh pegang lah. Okay. Dan tuan-tuan puan, beza dengan lot lidi tadi tu, sebagai pemegang bahagian di dalam geran yang kongsi ni tadi, kita masih boleh menjual ataupun memindah milik bahagian kita tu kepada pihak yang lain. So itu dia punya antara sikit lah kelebihan jika tuan-tuan puan memiliki tanah geran kongsi, berbeza dengan tanah lot lidi tadi itulah. So itu dia punya kelebihannya lah kalau tuan-tuan puan beli tanah yang ada geran tapi gerannya geran kongsi. Okay. So setakat ni boleh faham tak apa yang saya ceritakan tadi? Kalau boleh faham, boleh tulis faham di situ. Okay, ada lebih kurang 40 orang yang tengah menonton kita sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan puan. Oh, lupa tadi nak minta tolong share kan. Tekan button share tu, tolong sharekan kepada rakan-rakan yang lain supaya kita boleh tarik lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang kat luar tu untuk join kita bersamalah pagi ni. Okay, so pagi ni kita bincangkan tentang topik tanah lot lidi dan juga tanah geran kongsi. Apa perbezaannya dan kenapa saya kata tanah-tanah ni berhantu. Okay, semua dah tulis faham di situ. Terima kasih Abang Ali, Puan Hasnah. Puan Hasnah pun ada, mesti Haji Jaafar yang suruh masuk ni. Okey, Abdullah pun ada. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Okey, kalau semua dah faham, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey. Okey, risiko beli tanah lot lidi. Saya gunakan, saya nak bagi kredit dulu kepada page mega3.com.my sebab saya pinjam dia punya gambar rajah yang dia sharekan dalam tu. Memang mudah untuk difahami bila kita gunakan gambar rajah dia lah. Jadi saya nak terangkan tentang risiko beli tanah lot lidi ni, saya pinjam gambar rajah yang telah dikeluarkan oleh mega3.com.my. Saya bagi kredit kepada dia. Terima kasih banyak-banyak kepada mega3.com.my. Okay, so risiko yang pertama, nama tuan-tuan puan tiada di dalam geran. Okay, ini saya dah tegangkan tadi, hanya seorang yang akan menjadi pemegang amanah dan nama dia sahaja yang akan didaftarkan di dalam geran. Okay, jadi bila kita nak beli tanah lot lidi ni, benda yang paling utama sekali, bila kita nak beli barang, okay, tuan-tuan puan macam ni lah analogi dia. Okay, saya pegang telefon ni, saya pegang telefon ni. Ini adalah telefon bimbit yang saya nak jual kepada tuan-tuan puan. Handphone ni saya nak jual kepada tuan-tuan puan. Okay, bila kita nak jual, dia mesti ada consideration ataupun balasan. Okay, ingat perkataan tu, consideration ataupun balasan. Okay, saya jual telefon ni kepada tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan beli telefon ni daripada saya. Okay, apa yang balasan tuan-tuan puan akan dapat? Okay, tuan-tuan puan bila beli telefon ni, tuan-tuan puan akan dapat telefon ni lah. Okay, dan apa pula balasan yang saya akan dapat? Balasan daripada tuan-tuan puan kepada saya adalah duit yang tuan-tuan puan bayar kepada saya. Okay, so consideration tu maksud dia macam tu. Telefon saya berikan, saya jual kepada tuan-tuan puan, dah dapat telefon tu, tuan-tuan puan berikan kepada saya duitnya. Okay, katalah harga saya jual telefon ni 500. Okay, dia nak beli tak telefon ni 500? Murah sangat 500 kan? Okay? So second hand tak apa, mungkin second hand 500 boleh lah kot. So 500 saya jual. Okay, so tuan-tuan puan pun berikan 500 tu kepada saya. So telefon ni saya dah berikan, tuan-tuan puan pun dah bayar saya 500 tadi. Itu consideration dipanggil. Tapi tanah lot lidi ni tak ada consideration di pihak pembeli tu. Di pihak penjual tu. Pembeli consideration dia kena bayar duit. Katalah nilai yang diletakkan harga jual tu 50,000 kan. So pembeli bayar 50,000 kepada penjual. Okay, penjual dah terima dah 50,000 tu. Tapi tak ada consideration yang diberikan kepada pembeli tu tadi. Penjual tu tak bagi consideration dia kepada kita sebagai pembeli. Maksud saya di situ betul. Mungkin ada tu tanah tu dia dah bagi tu. Betul. Tanah ni sebenarnya kalau di bawah kanun tanah negara, kanun tanah negara ni adalah akta yang menggubal perihal tentang urus niaga ataupun urusan berkaitan dengan tanah. Okay, di bawah kanun tanah negara, dia panggil istilah tu indivisibility of title.
Berbelit lidah nak menyebutnya. Indivisibility of title, maknanya hak ke atas geran, hak ke atas tanah tersebut. Okay. So indivisibility of title ni maknanya consideration di pihak penjual, dia kena bagi kepada pembeli bukan setakat tanah tu saja, tapi dia kena bagi dokumen yang menyokong pemilikan tanah tu ke atas pembeli, ke atas nama pembeli. Okay, itu yang dimaksudkan dengan consideration di sini. So maknanya bila saya beli tanah lot lidi, na'udzubillah tak jauh, saya tak nak beli. Saya tak nak beli kalau katalah tuan-tuan perempuan nak belilah, katalah kalau tuan-tuan perempuan nak beli tanah lot lidi, pergi jumpa dengan broker tanah tu, bayar RM50,000, broker tanah tu sepatutnya dia kena bagi salinan geran bila dah tukar nama kepada nama tuan-tuan perempuan tu. Salinan geran itulah yang kita panggil dia sebagai consideration atau pembalasan yang memperakui bahawa tanah tu dah dimiliki oleh kita sebagai pembeli. Itu yang istilah dalam kanun tanda negara sebagai indivisibility of title. Maknanya kita yang hak milik mutlak tanah tersebut diberikan kepada kita. Tapi macam yang saya dah terangkan awal-awal tadi, tanah lot lidi ni tak mungkin boleh berlaku macam tu. Sebab apa? Kita hanya memegang satu lot yang kecil je. So mungkin tanah tu berukuran 2 ekar. Keseluruhan tanah tu berukuran 2 ekar. Okay. Dalam 2 ekar tu katalah ada 50 lot. 50 lot lidi yang dah dibuat oleh broker tanah tadi tu ataupun tuan tanah tadi tu. Okay, dia buat ni lot A, lot B, lot C, lot D sampailah 50 lot. Okay, tuan-tuan perempuan, okay, bila beli je tanah lot lidi tu, okay, lot kau yang ni, ni yang tengah-tengah ni lot kau. Mana satu lot kita tu dia yang tunjukkan, tapi kita tak tahu lot tu, nombor yang dalam geran tu sebenarnya ada ke tidak. Dan nama kita memang langsung tak ada dalam geran tu. Jadi macam mana kita nak kata hak kita telah terjaga ataupun hak mutlak kita dah ada ke atas geran tersebut sedangkan nama kita tidak dinyatakan di dalam geran yang kita beli tanah lot lidi tadi tu. Jadi isunya kat sini bila tak ada nama dalam geran akan berkait-kait di kemudian hari nanti. Banyak lagi so kejap lagi saya akan ceritakan pula apa risiko-risiko yang lain lah. Okay, so itu risiko yang pertama bila tuan-tuan perempuan tak boleh dapat tanah tersebut, hak tuan-tuan perempuan, hak mutlak sebagai pemunya tanah tersebut tidak dinyatakan dalam geran, maka tuan-tuan perempuan pun tak bolehlah nak buat urusan untuk pindah milik, nak jual ataupun nak bagi pusaka ke, nak wariskan kepada anak-anak ke, semua tu tak boleh sebab nama dalam geran tak ada. Itulah dia punya risiko yang pertama. Okey, risiko yang kedua suka untuk berjual beli. Ini pun sama jugalah macam mana yang kita dah ceritakan tadi tu. Sekiranya salah seorang ingin menjual semula lotnya kepada orang lain, tiada prosedur undang-undang yang sah boleh dilaksanakan untuk urusan jual beli tersebut dilaksanakan. Okey. So itulah yang saya beritahu tadi, tak ada mekanisme yang boleh dibuat. Kalau katalah kita nak jual tanah lot kita tu kepada si Polan di kemudian hari nanti, macam mana consideration bagi kita nak bagi kepada dia pula? Kan? Kalaulah si Polan yang nak beli tu tadi, dia ni celik ilmu, celik hartanah. Dia dah tengok dah video saya ni kan. Dia dah tengok dah perkongsian saya ni. Mesti dia tanya balik dengan kita, awak nak jual tanah ni, mana geran yang nak tukar nama kepada nama saya? Dah kita tak boleh nak jawab kan. Kalau gitu maknanya stuck lah kita. Sampai bila-bila kita terpaksa menanggung beli tanah lot lidi tersebut tak boleh nak diwariskan, tak boleh nak dijual kepada orang lain. Sampai bila-bila lah kita menanggung tanah tersebut. So ada juga yang tanya kepada saya, tuan, kalau saya beli tanah lot lidi ni sebenarnya dengan harga yang murah ni, sebenarnya kalau kita kira-kira balik, sebenarnya saya untung, tuan. Saya tanya dia balik, untung kat mana? Yelah, bila beli murah, katalah saya kalau beli tanah sekeping yang ada geran tu, harganya RM100,000. Tanah lot lidi ni saya boleh dapat dalam harga RM40,000 je, RM60,000 saya untung kat situ, tuan. Ya, betul, ukurannya lebih kurang sama je, tuan. Yang ni 50 kali 100, tanah yang ada geran, katalah lot banglo yang ada geran tu pun 50 kali 100 juga. Jadi saya tak nampak pun dia punya kekurangan dia kat situ. Ni yang saya nak terangkan kat sini. So tuan-tuan, siapa yang dengar alasan-alasan yang klise macam tu, sebenarnya tolong sekolahkan dia. Tolong sekolahkan dia, beritahu dengan dia, yelah kau beli dengan harga RM50,000 ke RM40,000 ke sekarang. Kan? Aku beli dengan harga RM100,000. Tapi aku punya ada geran. Kan? Katalah 5-6 tahun akan datang, aku meninggal. Kan? Aku meninggal, na'udzubillah terjauh.
Jangan-jangan kalau boleh kita nak panjang umur lah kan. Ini sebagai contoh lah katalah meninggal dalam 5 ataupun 6 tahun akan datang kan. Kita boleh wariskan melalui pusaka. Tanah yang kita dah ada geran tadi tu, yang nama kita dah ada dalam geran tu, kita boleh wariskan sebagai pusaka kepada anak ataupun pada isteri kita. Yang kawan ni tadi, kau memanglah beli murah, kau beli 40,000, nama kau tak ada dalam geran. Macam mana kau nak wariskan kalau kau meninggal nanti? End up duit tu kau burn macam tu je. Kan? Itu satu benda yang saya nak beritahu kat situ. Yang kedua, tuan-tuan perempuan, nilaian hartanah tersebut. Ya, memang you beli tanah tu dengan harga 40,000. Tapi 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, nilai dia tu makin lama makin tak dinilai. Makin tak dinilai tuan-tuan perempuan. Sebab apa? Kita nak jual pun tak boleh, nak wariskan pun tak boleh, orang yang nak beli, nak cagarkan pada bank, nak buat pinjaman pun tak boleh. Itu yang menyebabkan tanah tu memang tak ada nilai lah. Dan sebenarnya kalau ikutkan, kalau katalah tuan tanah yang dah memang dia nakal kat situ awal-awal jual tanah lot lidi, dia consider nakal lah. Tiba-tiba jadi setan pula, jadi jin pula lepas tu kan. Dia kata, nama dalam geran ni nama aku seorang, kau tengok dalam geran ni, kau buat carian kat pejabat tanah kan, nama dalam geran ni nama aku seorang, Ali bin Abu, orang lain mana ada. Kau tak ada yang 49 orang lain yang pegang tanah-tanah lot ni, semua tak ada kan. So sekarang ni aku nak robohkan semua rumah yang korang dah buat atas tanah aku ni, ataupun aku nak rampas semua tanah yang ada kat atas sini. Sebab nama dalam geran ni nama aku, korang dituduh menceroboh kat atas tanah aku. Tiba-tiba dia nak buat macam tu kan. Jadi macam mana hakikatnya tuan-tuan? Tuan-tuan perempuan nak bawa kes tu ke mahkamah, nak fight ke mahkamah, belum tentu boleh menang lagi. Sebab betul, indivisibility of title, nama tuan-tuan perempuan dalam geran tu memang tak dinyatakan. Jadi hak mutlak tuan-tuan perempuan tak ada sebenarnya dalam geran tu. Yang berhak mutlak adalah orang yang namanya ada dalam geran tersebut. Ada satu lagi, saya belajar land law dulu pada masa saya buat ijazah undang-undang dulu. Lecturer saya ada cerita kita buat carian tanah ni umpama macam kita tengok cermin, ataupun kita panggil dia sebagai mirror image. Kita tengok cermin, kita nampak biasan balik kat muka kita ni kan. So kat cermin tu takkanlah tengok muka saya nampak muka Brad Pitt pula. Takkan tengok muka saya kat cermin tu nampak muka Fatah Amin pula, mestilah nampak muka saya kan. So carian tu lebih kurang macam tu. So maknanya apa yang ada di dalam geran tersebut, di dalam hak milik di pejabat tanah, pejabat tanah ada simpan master geran yang semua tanah-tanah yang terlibat tu, pejabat tanah memang disimpan. So bila kita buat carian, ia umpama mirror image. Apa yang kita nampak dalam carian yang kita buat adalah apa yang sebenarnya ada di atas dokumen geran tu sendiri. Makanya indivisibility of title, balik semula pada benda yang pasal hak mutlak ni tadi, nama kita kalau tak dinyatakan dalam geran, kita nak buat apa-apa pun tak boleh ke atas geran ataupun ke atas tanah tersebut. Itulah risiko yang tuan-tuan perempuan perlu fahamkan. Okay. Alright, seterusnya. Risiko yang ketiga, kesalahan langgar syarat tanah. Membina rumah di atas lot bersyarat pertanian adalah kesalahan serius seperti yang termaktub di dalam Seksyen 125 Kanun Tanah Negara. Anda akan dikenakan denda atau tanah anda boleh dirampas. Okey. Tuan-tuan perempuan, ini bukan saya yang cakap. Ini ada di dalam Akta Kanun Tanah Negara. Okey. Tanah yang berstatus pertanian, biasanya lot-lot lidi ni dibuat atas tanah yang berstatus pertanian. Dia bukannya status bangunan, tuan-tuan perempuan. Dan tanah berstatus pertanian, biasanya kat situ ditulis syarat kegunaan tanah hanya untuk tanaman getah sahaja, hanya untuk tanaman padi sahaja, hanya untuk kegunaan pertanian kontan sahaja. So memang ada dalam geran tu, bila kita buat carian dekat pejabat tanah, ataupun kita tengok kopi geran tersebut, di muka surat depan tu ada tulis syarat kegunaan tanah. Bila kita buat rumah ke atas tanah tersebut, sebenarnya kita dah melanggar syarat kegunaan tanah tu sendiri. Atas tanah pertanian tu tak boleh sebenarnya buat rumah. Tapi disebabkan kita beli tanah lot lidi ni tadi, takkanlah kita beli tanah lot lidi kita nak buat reban ayam pula, mestilah kita nak buat rumah kan. So bila kita naikkan rumah ke atas tanah lot lidi tadi tu, sebenarnya kita dah langgar akta ataupun kanun tanah negara itu sendiri. Sebab kita bina rumah di atas tanah yang syaratnya tak boleh bina rumah di atasnya. Sebab tanah tu tanah pertanian. Jadi tuan-tuan perempuan perlu berhati-hati di situ. Dan kita sila-sila rumah tu boleh dirobohkan. Pejabat tanah boleh hantar penguatkuasa untuk robohkan rumah tersebut. Kita buatlah rayuan ke apa ke. Kita nak rayu pun tak boleh. Tuan tolonglah tuan, tanah ni tanah saya. Saya dah buat rumah kat atas tanah ni. Ya ke tanah awak? Apa dokumen yang awak boleh tunjuk kat saya? Geran ni atas nama awak ke?
Tak ada tuan, saya tak ada geran. Masa saya beli ni saya pakai PA macam ni je. Saya pakai trust deed macam ni saja. Kalau macam tu macam mana awak nak buktikan tanah ni tanah awak? Kan? So itulah yang menyebabkan kita tersepit dan kita boleh naik hantu di situ. Sebab tu tanah-tanah ni kita panggil dia tanah berhantu. Okey. Okey, seterusnya, risiko yang keempat, tiada pampasan jika ada pengambilan tanah. So ni pun tuan-tuan dan puan perlu fahamkan. Kalau katalah kebetulan kita dengar kerajaan nak naikkan highway, nak buat highway ke atas tanah yang kita tengah duduk tu. Kita pun happy lah. Oh, alhamdulillah nak naik highway, aku boleh dapat pampasan ni. Aku bolehlah jadi orang kaya baru, aku bolehlah beli kereta baru, boleh beli rumah lain, bolehlah aku jadi orang kaya sekejap, feeling fulfilling nak jadi orang kaya konon-kononnya. Konon-kononnya nak dapat pampasan daripada pengambilan tanah oleh kerajaan tersebut. Tapi tuan-tuan dan puan, jika kerajaan nak berhasrat nak ambil tanah tu, minta maaf tuan-tuan dan puan, kita tak ada hak sebenarnya kat atas tanah tu sebab kita pegang tanah tu sebagai pemegang amanah sahaja. So itu yang memungkinkan kita duduk kat tanah tu, dan kalau ada pengambilan tanah yang dapat pampasan tu adalah orang yang dinamakan dalam geran tu lah. Pergi balik dekat tuan tanah yang tuan tanah Kedaung tu, pergi balik duit tu kat dia kan. So dapat, kita beli tanah tu dia dapat duit, bila tanah tu kena ambil buat pampasan apa semua, kerajaan bayar semua dapat kat dia 100%. Kat kita ni langsung melopong, tak dapat apa-apa. So macam mana? Rasa-rasa nak beli ke tak tanah Lok Lidi ni? Rasa-rasanya macam mana? Berminat ke nak beli tanah Lok Lidi macam ni? Okay, so saya tengok kejap komen-komen yang masuk ni. Okay, terima kasih banyak-banyak Prince Junior, Puan Nur Fazila, Faham dan Sherry. Muhammad Zaki pun ada. Hak milik tidak boleh disangkal. Yes, hak milik tidak boleh disangkal. Itulah yang kita panggil sebagai indivisibility of title. Terima kasih Tuan Muhammad Zaki atas pencerahan dalam bahasa Melayu tu tadi. Okay, Tuan Mahat Kelana ada tanya soalan. Kejap lagi Tuan Mahat, saya habiskan slide presentation saya ni dulu. Apa beza geran kongsi dan Lok Lidi? Okey, tadi saya dah beritahu awal-awal tadi boleh recap balik, tengok balik apa yang saya dah nyatakan tadi. Okey, tiada undang-undang yang dikenakan pada penjual ke? Okey, Tuan Abdullah kejap lagi kita akan kongsikan dia punya jawapan. Sekarang ni saya habiskan slide saya dulu. Sekejap lagi kita akan cerita kita akan cuba tengok satu persatu soalan-soalan yang bermain di fikiran tuan-tuan puan, saya akan cuba jawabkan. Kejap lagi. So itu risiko yang keempat, tiada pampasan jika ada pengambilan tanah. Okay, right. Risiko yang kelima, tanah tidak boleh diwariskan jika ada kematian. Ni pun saya dah terangkan awal-awal tadi. Bila kita nak wariskan, bukan kita lah, waris kita nak ambil, sebab kita dah meninggal, macam kita nak wariskan. Kita dah meninggal, kita dah masuk dalam kubur dah. Waris-waris yang ada ni, dia nak fight untuk dapatkan hak yang kita kononnya tinggalkan kepada mereka. Tanah Lok Lidi yang sekangkang kera tu yang kita tinggalkan kepada mereka, mereka nak fight untuk dapatkan hak ke atas tanah tersebut. So mereka pergilah ke bahagian harta pusaka kecil ke, pergi ke amanah raya ke, pergi ke peguam yang terhebat seantero Melaya ke, nak fight nak dapatkan tanah tersebut. Minta maaf banyak-banyak, memang tak boleh. Sebab tanah tu bukannya tanah milik kita pun. Nama kita tak ada dalam geran pun. So itu yang memungkinkan orang kata benda tu tak boleh dilakukan. So setakat mana yang dia boleh buat, anak-anak ataupun waris kita yang kita tinggalkan ni tadi, dia hanya boleh duduk je lah kat atas rumah ataupun dalam rumah yang kita tinggalkan tadi tu, selagi mana tak ada orang kacau, selagi mana tak ada pengambilan tanah dibuat oleh kerajaan, selagi mana tidak ada orang kata anasir-anasir luar yang cuba nak hijack dan ambil tanah tu. Mungkin anasir luar tu maksud saya yang tuan tanah besar tu, geran induk tu, dia jual tanah tu kepada pihak ketiga tu beli keseluruhan tanah. Sekeping geran-geran tu yang kata lebih kurang 2 ekar tadi tu, dia beli keseluruhannya. So bila kawan tu beli pula tanah tu daripada pemegang amanah tadi tu, kita nak fight ke apa ke, tak boleh dah. Susah kita nak fight benda tu, sebab kita tak ada pemilikan ke atas tanah tersebut. Even though kita ada surat ikatan amanah tadi tu, memang tak boleh pakai pun sebenarnya benda tu. So inilah yang menjadi masalah. Okay. Risiko yang keenam, pemegang amanah meninggal dunia. Jika pemegang amanah meninggal dunia, memang benar mereka boleh melantik pemegang amanah yang baru, tapi prosedurnya bukanlah semudah seperti yang kita sangkakan dan akan berhadapan dengan ketidaktentuan. Prosedur pusakanya yang rumit, masa yang lama dan kos yang tinggi. Okay.
Bayangkan beginilah, katalah si apa ni nama dia tadi apa, Abu bin Ali ke Ali bin Abu, lebih kurang macam itulah. Balik-balik Abang Ali je yang kena. Minta maaf Abang Ali, nama Abang Ali senang nak ingat, sebab tu kita senang nak sebut. Minta maaf Abang Ali, bukan maksudkan Abang Ali, orang lain ni, Ali lain. Okay, Ali bin Abu ni tadi, dia dah meninggal. Dia yang pegang amanah, yang kita sign surat ikatan amanah itu, kita berikan amanah kepada dia sebagai pemegang amanah kan. So dia ni dah meninggal pula. Dah lah jual tanah lot kat kita, lepas tu menyusahkan orang bila meninggal. Bila dia meninggal menyusahkan kita pula kan. So kita nak buat urusan, nak tukar nama pemegang amanah ni lah, macam-macam lah masa tu berebut-rebut, patutnya aku yang layak jadi pemegang amanah sebab aku ni anak si Ali bin Abu ni. Tak, ada orang lain pula, apa hal pula aku ni kalau ikutkan macam apa ni, duri dan daging, macam darah daging dia. Bukan setakat anak dia, aku ni adik-beradik. Dia katalah abang dia ke apa ni, adik dia ke nak ambil balik pemilikan tanah tu berdasarkan kepada surat ikatan amanah yang diberikan tu. Dia orang ni berlaga antara satu sama lain, antara di kalangan family members dia orang ni sendiri. So itu yang menyebabkan berlakunya masalah, risikonya kalau sekiranya pemegang amanah tu sendiri yang meninggal, nama dalam geran tu nak ditukar kepada nama siapa, kat situ dah bergaduh lah macam-macam. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Bila katalah tuan-tuan perempuan datang nak refer kes tu pada saya, awal-awal lagi minta maaf, saya surrender, tak boleh nak buat lah kes ni. Saya tak boleh nak buat kes ni. Kalau saya buat kes ni maknanya saya kata apa, berlaku tidak adil kepada pemilik-pemilik tanah lot di sini. Macam saya bersekongkol pula dengan tuan-tuan perempuan sebagai penjual lot lidi itu tadi. Sebab daripada awal lagi saya memang against, saya memang against tanah-tanah lot lidi ni. Saya tak berapa gemar lah nak berurusan dan saya kalau boleh refrain diri saya daripada menjalankan urusan yang berkaitan dengan tanah-tanah lot lidi ni. Minta maaf banyak-banyak. Okay, so itu yang kita dah ceritakan tentang tanah lot lidi. Saya rasa tuan-tuan perempuan sedikit sebanyak dapatlah manfaat daripada apa yang saya cuba kongsikan tadi. Okay, dan kini kita dah masuk ke Q&A session. Jadi kalau ada tuan-tuan perempuan ingin bertanyakan apa-apa soalan berkaitan dengan tanah lot lidi ni, boleh masukkan di ruangan komen. Saya dah nampak ada beberapa soalan yang bermain di fikiran yang dah keluar di ruangan komen ni. Saya akan keluarkan sekejap satu persatu. Dan sementara waktu ni saya nak bagi tahulah tuan-tuan perempuan, bagi yang belum dapat lagi e-book saya, yang belum memiliki e-book saya, boleh masuk ke link yang saya dah masukkan dalam slide tu, https://ebook tips hartanah. Boleh masukkan kata apa, nama tuan-tuan puan, email dan juga nombor telefon dalam link tersebut. Nanti bila dah klik link tu, tuan-tuan puan dah masukkan detail tuan-tuan puan, boleh tekan hantar. So itu yang nanti staff saya akan emailkan kepada siapa-siapa yang request yang nak dapatkan e-book tersebut. Kita akan emailkan kepada orang yang request tersebut lah. Okay, Tuan Mahat ada tanya soalan ni. Waalaikumsalam Tuan Mahat. Tahun lepas ni saya ada pergi tengok satu kawasan perumahan. Situ ada dalam 34 buah rumah semi-D belah selatan Selangor. Tanah tu Rizal Melayu tapi leasehold. Ada satu unit rumah agak luas dalam kawasan perumahan tersebut. Wakil pemaju tu kata itu rumah tuan tanah. So maksudnya latar belakang tanah kat situ geran kongsi lah. Tak. Geran kongsi ni bukan macam tu tuan-tuan. Bila pemaju perumahan yang buat, okey, contoh macam ni lah yang dimaksudkan dengan tu rumah milik tuan tanah. Okey, Tuan Mahat biasa dengar tak perkataan JV, joint venture? Okey, joint venture ni maksud dia pemaju ni dia ada kepakaran, ada kemahiran untuk membina rumah ataupun projek perumahan, tapi dia tidak ada tanah. Dia tak ada tanah. Bayangkan pemaju ni dia ada tanah, dia ada kepakaran, dia ada pekerja, dia ada kemahiran untuk bina rumah, tapi dia tak ada tanah. Okey, dia jumpa dengan Ali bin Abu ni, Ali bin Abu lagi Okey, jumpa Ali bin Abu ni. Ali bin Abu ni ada tanah. Tanah dia katalah 3 ekar. Okey, so dia dah bincang Ali bin Abu. Okey, Ali bin Abu setuju untuk JV dengan dia, joint venture dengan dia, buat usaha sama. So mereka berdua ni tanda tanganlah dokumen joint venture agreement ataupun perjanjian usaha sama antara pemaju ni dengan Ali bin Abu tadi sebagai tuan tanah. Okey, so dalam perjanjian usaha sama tersebut
Pemaju mengaku janji untuk memajukan projek perumahan di atas tanah milik Ali bin Abu tadi, dan Ali bin Abu pula bersetuju untuk memindah milik nama di dalam geran tersebut kepada nama pembeli-pembeli unit-unit daripada pemaju ni tadi. Okay, dan di situ tanggungjawab pemaju tadi untuk mengeluarkan kos, mengeluarkan modal buat urusan pecah geran. Ingat istilah ni, buat urusan pecah geran. Lord Lidi dia tak buat urusan pecah geran, tuan-tuan puan. Geran tu memang sekeping sahaja. Dia jual lot tu, dia just tandakan. Dia buat kertas A4 tu, dia buat lakaran-lakaran tu sendiri dia buat tanpa merujuk pada pejabat tanah, tanpa merujuk pada pihak berkuasa tempatan, tanpa merujuk pada Jabatan Air, Jabatan Parit dan Saliran, tanpa merujuk pada TNB, tanpa merujuk pada semua tempat lah. Tapi pemaju yang nak majukan rumah ni tadi, dia kena buat submission, pelan tu kena diluluskan oleh majlis dulu. Pejabat tanah kena bagi dia kebenaran untuk orang kata tukar syarat kegunaan tanah, pecahkan geran dan sebagainya. TNB dah bersetuju untuk masukkan substation untuk salurkan bekalan elektrik. Air pula, Syabas dah setuju untuk masukkan bekalan air. Jabatan Parit dan Saliran pula bersetuju untuk memantau kerja-kerja buat parit dan sebagainya. Semua tu pemaju yang kena uruskan. Dan tuan tanah ni dia hanya membekalkan ataupun memberikan tanah dia tu sebagai consideration, sebagai balasan untuk pemaju ni tadi bangunkan tanah tersebut. Jadi kat sini Tuan Mahat, isu dia tak sama. Kedudukan tanah yang Lord Lidi ni tadi, geran tu memang tak dipecahkan langsung. Memang geran tu sekeping, dia hanya buat lakaran atas pelan tu dan dia tanda, main tanda gitu je. Ni tanah kau, ni tanah kau, ni tanah kau. Macam tu je. Tapi macam yang pembelian tanah atau pembelian rumah ataupun lot banglo yang ada geran individu ni, geran tu memang dah dipecahkan. Dan tuan tanah tadi, okey, ni berbalik pada isu JB tu tadi. Tuan tanah tu tadi sebagai tuan tanah yang memasuki perjanjian usaha sama dengan pemaju, consideration dia, pemaju akan bagi beberapa unit rumah. Yang dah disiapkan tu, rumah-rumah yang dah disiapkan tu, beberapa unit akan diberikan kepada tuan tanah sebagai balasan daripada pihak pemaju pada dia. Itu yang kita panggil dia sebagai joint venture ataupun JV agreement. So tu Tuan Mahat, jangan salah faham kat situ. So saya harap penerangan saya tu dah jelas. Tuan-tuan puan boleh nampak dia punya perbezaan kat situ. Okay. Tapi kenapa Lord Lidi ni masih berjual beli hingga sekarang ya? Tiada undang-undang yang dikenakan pada penjual ke? Okay, Tuan Abdullah, terima kasih atas soalan tersebut. Tuan-tuan puan, bila berlaku penawaran, bila berlaku permintaan maka adalah penawaran. Yang jadi masalahnya sekarang ni bila rakyat-rakyat, masyarakat-masyarakat kat luar sana tu masih belum faham, masih belum didedahkan, masih belum disampaikan ilmu macam yang saya terangkan sekarang ni untuk menghindarkan mereka daripada membeli tanah-tanah Lord Lidi ni. Jos-jos, jerung-jerung yang ada kat luar sana yang nak makan bakal-bakal pembeli tanah Lord Lidi ni memang sentiasa ada. Sama lah macam kita cerita pasal jenayah. Penjenayah ragut, penjenayah hisap dadah, mengedar dadah apa semua ni sentiasa ada kat luar tu tuan-puan. Polis merata-rata memang ada, penguatkuasa memang ada. Sama juga dalam kes ni. Lord Lidi ni penguatkuasa memang ada. Tapi isunya sebab adanya permintaan daripada bakal-bakal pembeli ni. Orang minta memanglah orang yang menjual tu akan senyum lebar menjual tanah-tanah Lord Lidi ni kepada bakal-bakal pembeli tu. Jadi apa yang saya syorkan kat sini tuan-tuan puan, sebab tu daripada awal lagi saya minta tuan-tuan puan tolong kongsikan. Kongsikan maklumat, kongsikan video yang saya buat ni, kongsikan rancangan live yang saya buat ni kepada rakan-rakan, kepada semua yang ada di luar sana supaya mereka terbuka minda. Supaya mereka nampak risiko kenapa saya kata jangan beli tanah Lord Lidi. Kenapa mereka perlu mengelakkan diri mereka daripada menjadi mangsa. Dalam beberapa posting bulan lepas, banyak posting-posting yang saya buat skamer-skamer hartanah ni. Even artis-artis terkenal tanah air pun terkena dengan skamer-skamer hartanah ni.
Jadi kenapa perkara-perkara tersebut boleh berlaku? Disebabkan mereka ni cetek ilmu. Cetek ilmu, tak ada pengetahuan, beli tanah main bulldoze saja, tak baca, tak buat orang kata kajian terlebih dahulu, tak tengok video-video yang berilmiah, bermanfaat macam ni. Itulah, video TikTok laju je tengok. Video hiburan-hiburan ni suka je tengok. Tapi video-video yang berilmiah macam ni, susah pula korang nak tolong share kan. Ni ramai yang tak share lagi video-video saya ni kan. Tolong tekan button share. Video-video macam ni sebenarnya yang memberi manfaat pada orang lain, bila kita share, kita dapat pahala. Kita dapat pahala tuan-tuan dan puan. Kita dapat pahala kongsikan ilmu kepada orang lain dan mengelakkan orang lain daripada menjadi mangsa. Mangsa kepada jos-jos hantu-hantu jembalang yang nak jual tanah-tanah lot lidi ni semua. Sebab tu saya syorkan tuan-tuan dan puan, majlis-majlis ilmu macam ni perlu dipergiatkan, perlu diperbanyakkan untuk memberi pendedahan. Jadi untuk menjawab soalan Tuan Abdullah tu macam itulah. Isu dia bukan tak ada penguasaan, ada penguasaan memang banyak orang ni, tapi orang yang bersekongkol dengan jos-jos ni, sebab tu saya nasihatkan sahabat-sahabat pejuang-pejuang hartanah, sahabat-sahabat REN, real estate negotiator yang berdaftar dengan lembaga penilai pentaksir hartanah dan pengurus harta, yang berdaftar dengan board, saya haramkan ilmu yang saya sampaikan sebelum ni kepada tuan-tuan dan puan. Semua ilmu yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan saya haramkan. Saya haramkan kalau tuan-tuan dan puan terjebak dalam isu penjualan tanah lot lidi ni. Terus terang saya cakap, saya tak halalkan dunia dan akhirat. Saya tak halalkan ilmu tersebut. Nanti tuan-tuan dan puan ke akhirat nanti merangkaklah jumpa saya balik, minta maaf dengan saya balik. Sebab tuan-tuan dan puan bila dah tahu benda yang saya ceritakan kat sini, tuan-tuan dan puan masih lagi terjebak dengan penjualan tanah-tanah lot lidi yang na'udzubillah minta jauh macam ni. Jadi itu peringatan daripada saya. Tuan-tuan dan puan jangan main-main benda-benda macam ni. Saya mengajar, saya bagi ilmu ni secara percuma. Tuan-tuan dan puan perlu guna pakai dengan cara yang betul untuk tujuan yang baik. Bukan untuk tujuan untuk menjahanamkan orang lain. Jadi kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan, perunding-perunding hartanah yang berdaftar dengan lembaga yang dah tahu benda itu salah tapi masih lagi meneruskan jadi ejen untuk tuan-tuan tanah Kedaung ni semua, jual tanah-tanah lot lidi ni pula, saya haramkan. Setitik ilmu Ailio saya keluar mengajar tuan-tuan puan semua saya haramkan. Jangan main-main tuan-tuan puan. Saya serius ni, bukan main-main. Itu yang saya ingin ingatkan kepada tuan-tuan puan semua. Okey. Macam mana nak kenal lot lidi dalam geran? Ada contoh ke? Tak ada, memang tak ada. Lot lidi ni nama dalam geran tak ada langsung Tuan Syed Putra memang tak ada langsung. Nak kenal lot lidi ni simple aja, datang broker tanah ni dia kata okey saya nak jual tanah ni. Satu, kita kenal pasti berdasarkan pada harga yang dia nak jual. Tuan-tuan dan puan, kawasan sekitar kita dah tengok, dah survey dah. Tanah yang ada geran individu ni harganya mestilah lebih tinggi berbanding tanah lot lidi ni. Kalau katalah kawasan sekitar situ, tanah yang ada geran dijual pada harga 100,000, tiba-tiba datang lot lidi ni dijual pada harga 20,000, itu memang lot lidi lah tu. Mana mungkin tanah nilaian dia 100,000 boleh tiba-tiba jadi 20,000? Kan? Dia ni apa buat amal jariah ke apa kan? Tak ada dalam dunia ni orang nak jual tanah buat amal jariah tuan-tuan puan sekarang. Tak ada, tak ada. Hatta kalau misalnya kata yang datang tu berserban, berkopiah sekalipun, jangan mudah terpedaya tuan-tuan puan. Ini semua memang scammer belaka. So kalau dia nak jual satu tanah tu, nilai dia daripada harga nilai semasa 100,000 yang ada geran, tanah tu tiba-tiba datang dia jual 20,000, memanglah scammer namanya tu. Dia nak jual dengan harga yang murah, memang tipulah belaka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tanya dia directly. Okey, you nak jual tanah ni, nak tengok geran untuk lot ni apa geran number dia. Kalau katalah dia tunjuk pada tuan-tuan puan, lot yang dia nak jual tu, kononnya lah, lot nak jual tu itu geran yang ditunjukkan pada tuan-tuan puan, tengok keluasan dalam geran tu. Keluasan dalam geran tu ada dinyatakan. Katalah keluasannya 3 ekar, 2 rod, 10 pol katakan. 3 ekar tuan-tuan puan, tanah dalam geran tu dia tulis 3 ekar. Yang dia nak jual pada tuan-tuan puan, okey. Cik, kalau saya beli tanah ni harga 20,000, 3 ekar. Tengok dia jawab macam mana. Tengok dia jawab balik macam mana. Kalau dia kata, tak, yang 3 ekar tu tanah besar ni. Yang awak punya ni lah, sekangkang kera ni je, 5,000 kaki ni je. Kalau gitu yang 5,000 kaki ni mana geran dia? Yang cik tunjuk ni yang 3 ekar punya geran. Yang 5,000 kaki ni mana geran dia? Yang saya nak beli ni mana geran dia?
Kalau dia tak ada geran lah, mana ada geran ni apa, banyak pula cakadak kau nak beli tanah 5 kaki nak ada geran apa semua, aku jualkan kau 20,000 je pun, punya mahal. Kalau gitu balik, boleh berambus ke sini, aku tak nak berurusan dengan kau. Okay, so itulah patutnya ayat-ayat klise yang dia akan mainkan, dan tuan-tuan puan pun perlu balas dengan ayat-ayat yang ganas. Tuan-tuan puan perlu mengajar mereka, okay, kalau boleh laporkan terus kepada pihak berkuasa, laporkan kepada pejabat tanah. Orang macam ni kita perlu cantas awal-awal. Orang macam ni kita perlu hapuskan daripada muka bumi ni. Okay, so itulah saranan saya. Okay. Alright, seterusnya. Tapi kalau geran kongsi nama kita sebagai pembeli, ada hak sebahagian kan? Geran kongsi memanglah, geran kongsi beza macam awal-awal tadi saya dah terangkan. Geran kongsi nama dalam geran tu ada, tapi kita pegang 1/10 ataupun 2/20 bahagian sahaja dalam geran. So maknanya kita kongsi geran tu dengan pemilik-pemilik yang lain. Tapi risiko juga tanah geran kongsi ni. Kalau katalah tuan-tuan puan beli tanah yang geran kongsi, sebenarnya tuan-tuan puan tak boleh buat loan tau. Nak beli tanah geran kongsi ni kita tak boleh buat loan dengan bank. Pergilah mana-mana bank sekalipun nak finance untuk 2/10 ataupun 1/10 bahagian saja tu, tanyalah dengan bank mana-mana sekalipun, memang bank tak boleh nak bagi financing. Even LPPSA pun tak boleh buat financing. Itu dia punya masalah. Kalau kata kita nak beli geran kongsi, geran kongsi ni pun kalau boleh cuba elakkan. Cuba elakkan, janganlah beli geran kongsi tu juga. Terima kasih atas perkongsian tuan. Geran kongsi ada risiko tak tuan? Jika ada, apakah risiko yang dia? Okey, risiko dia sama macam yang saya beritahu tadi. Dia kata apa, dipegang, maknanya geran asal tu, yang original geran tu, kita tak boleh pegang original geran tu. Yang pegang tu biasanya tuan tanah ataupun tuan asal tanah tersebut. Sebab geran tu ada sekeping je. Pejabat tanah dia tak akan keluarkan, kalau katalah ada 5 orang dalam pemegang bahagian dalam geran tu, dia tak akan keluarkan 5 keping geran yang berbeza. Tak, dia akan keluarkan sekeping geran juga. So sekeping geran tu yang kita dapat pegang tu yang photo state je lah. Okey, itu satu. Yang kedua, macam saya beritahu tadi, tak boleh nak buat pinjaman. Kita nak cagarkan pada bank tak boleh, yang kita nak jual pada orang lain, orang yang beli tu pula tak boleh buat pinjaman dengan bank. Tak boleh nak buat pinjaman dengan kerajaan dan sebagainya. Dan orang yang beli tu juga, dia pun berhadapan dengan masalah yang sama. Bila dia dah beli tanah tu nanti, dia nak jual pada orang lain yang nak buat loan pun tak boleh juga. So sampai ketua lah, sampai bila-bila lah macam tu. Geran kongsi tu memang, sebab geran kongsi ni biasanya macam ni lah. Katalah atuk nenek kita dulu ada sekeping tanah yang diwariskan kepada ayah kita. Okey, ayah kita pula dah meninggal, dia wariskan pula tanah tu kepada kita. Okey, kita ni pula katalah adik-beradik kita ada 5 orang. Kan so 5 orang adik-beradik ni bersepakat untuk masukkan nama masing-masing, pegang 1/5, semua pegang sama rata. 1/5 bahagian di dalam geran tersebut dikongsi bersama oleh adik-beradik kita. Okey. Tiba-tiba katalah yang nombor 3 lah katakan. Nombor 3 ni dia ni agak established sikit, dia dah banyak duit dan sebagainya. Dia kata saya rasa macam saya tak perlukan lah 1/5 bahagian dalam geran saya ni. Saya nak jual lah bahagian saya ni kepada orang lain. Okay, nak jual bahagian kepada orang lain sebab saya tak rasa nak duduk kat kampung pun, saya dah ada rumah sendiri apa semua kan. Okay, adik-beradik yang lain pula kata, okay, kalau misalnya kata kau nak jual bahagian kau jual je lah bahagian kau. Kita orang tak nak jual, kita orang sayang rumah pusaka, tanah pusaka atuk ni kan. So yang nombor 3 ni pun dengan kenakalan dia jual lah bahagian 1/3 dia tu kepada orang lain. Isu dia kat situ apa tahu tuan-tuan puan, bila dia jual tanah tu yang 1/5 bahagian yang dia miliki tadi tu kepada orang lain. Katalah orang lain tu beli secara tunai lah, dia tak buat loan lah. Dia beli secara tunai, dia pula berhasrat nak buat rumah kat atas tanah tu. Boleh bayangkan tak? Dia beli tanah 1/5 bahagian. Yang 4 bahagian lagi, yang adik-beradik nombor 1 sampai nombor 5 tadi tu, masing-masing ada pegang bahagian lagi kat situ. Kan? So yang nombor 3 ni tadi dah jual kepada, katalah nama dia Siti Aminah katakan. Okay, Siti Aminah tu pun beli tanah tu. Okay. Siti Aminah beli tanah tu, apa masalahnya kat situ adalah bila Siti Aminah beli, dia nak buat rumah. Dia nak buat rumah, dia tanya pula kepada nombor 1, abang yang sulung, dia tanya pada abang nombor 2, dia tanya pada kakak yang nombor adik yang nombor 4, dia tanya pada adik yang nombor 5 tadi. Saya dah beli 1/5 bahagian tanah ni. Saya nak buat rumah kat atas tanah ni. Mana tempat tanah saya sebenarnya? Sebab kena faham, geran tu dikongsi dengan 5 orang. Kan? Okey, Siti Aminah ni nak buat rumah.
Kan, yang diorang 5 orang ni tak tahu nak berpakat macam mana nak letakkan. Okey, bahagian yang pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat, dia punya location tu katalah tanah tu macam ni kan. Okey, so kat mana yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Siti Aminah ni beli-beli, dia pening. Dia tanya dengan tu, dia pun si abang sulung, abang nombor 2 pun pening. Kita orang tak pernah discuss benda ni. Tak tahu menahu kat mana nak letak lot nombor 1 sampai nombor 5 ni. Tak kena nanya macam tu. Kan? So geran kongsi pun risiko dia macam tu juga. Sebab dia tak, dalam geran tu dia tak cakap, okey, geran ini dikongsi bersama 5 orang yang mana bahagian nombor 1 di sini, bahagian nombor 2 di sini, bahagian nombor 3 di sini. Ada pelan pula. Tak ada, mana ada. Itu kita sendiri pandai-pandai. Kalau kita di antara kita adik-beradik tak apa, kalau melibatkan pihak ketiga, itu jadi risiko tu. Jadi masalah kat situ. So itu yang saya ingin perjelaskan di sinilah. Okey, BHW RAN tak tahu BHW ni stands for apa, nanti mungkin boleh tuliskan kat situ lah. Coach, sekiranya satu bidang tanah pertanian ada 3 pemilik equal share dalam geran tanah dan dah dinyatakan hanya sebuah rumah saja boleh dibina atas tanah tu. Tapi bila saya tengok tanah tu ada 3 buah rumah, maksud 2 rumah yang ekstra tu tak sah lah kan? Terima kasih. Okey, dia tengok pada syarat kegunaan tanah. Kalau dia kata hanya sebuah rumah boleh dibina, kalau diikutkan memang 1 buah rumah je lah yang boleh dibina. Jadi yang lagi 2 buah rumah tu kalau sekiranya, tapi saya boleh katakan kat sini yang ni contoh geran yang orang kata pertanian ni macam dekat Kedah, tanah sawah dan sebagainya, dekat Penang, dekat Perai sebagainya tu kan. So tanah-tanah sawah ni biasanya kalau kita tengok saujana mata memandang hijau, tiba-tiba ada sebuah rumah macam pulau tengah-tengah tu kan. So seronok tengok keadaan tu. Saya kalau balik kampung wife saya kat Penang, saya tengok dia punya keadaan tu memang seronok. Hijau je kan, saujana mata memandang, tengah-tengah tu ada rumah macam pulau kat situ kan. Okay, so tuan-tuan perempuan bayangkanlah beginilah keadaannya. Kalau katalah penguasa di pejabat tanah tu tak datang, tak kacau, biasanya benda tu dah berpuluh-puluh tahun, ada tu yang dah berabad-abad dah. Rumah tu memang dah sedia ada kat situ kan. Anggaplah benda tu insyaAllah setakat tu belum bermasalah. Kenapa saya kata setakat tu belum bermasalah? Kita tak tahu akan datang ni macam mana. Saya tak boleh nak predict masa depan tu macam mana. Tapi kalau ikut syarat kegunaan tanah memang sebuah rumah je lah. Kalau kita dah melanggar syarat kegunaan tanah tu, ada banyak rumah kat atas tanah tu, kita bina rumah macam-macam semua tu susah juga kan. Apa lagi Okey, Tuan Al ada tanya Pak Cik Al ni, pemilik tanah geran kongsi nak jual bahagian dia, adakah perlu dapatkan kebenaran pemilik lain geran kongsi? Okey, dia bukannya tak boleh nak dapatkan kebenaran, tapi disyorkan, digalakkan untuk dapatkan kebenaran pemilik-pemilik lain. Macam saya kata tadi lah, kalau katalah geran kongsi tu di kalangan adik-beradik, di kalangan adik-beradik, ada kes yang mana ini kita tengok banyak drama-drama swasta Melayu lah. Drama-drama swasta pukul 7 kan. Itulah Awi pun kata maghrib-maghrib kita tengok drama. Maghrib-maghrib kita tengok drama, apa benda orang Melayu kan. Tapi itulah waktu TV3 pun ditunjukkan pukul 7. Orang nak sembahyang maghrib, orang nak buka puasa ditunjukkan drama macam tu. Ramai pula yang memfollow tengok cerita-cerita macam tu kan. Tapi cerita-cerita macam tu yang banyak orang tengok kan. Tapi itulah macam yang saya beritahu, bila kita cerita pasal geran kongsi ni, bahagian yang nak diberikan ataupun nak dijual kepada pihak lain, kalau di kalangan adik-beradik kita yang memang berkongsi geran dengan kita, cuba bayangkan kalau kita tiba-tiba jual tak beritahu adik-beradik lain. Agak-agak adik-beradik yang lain ni seronok ke ataupun dia marah? Dia happy ke ataupun dia geram dengan kita? Katalah sekarang ni, okey, semua dah ada lah. Okey, ni kita ibaratkan geran kongsi tu dah dipecah-pecahkan bahagian. Setiap seorang dah tahu dah, okey, yang ni aku punya tanah, yang ni Abu punya tanah, yang ni Siti punya tanah, yang ni Kadir punya tanah. Semua dah ada lah bahagian-bahagian dia. Okey, adik-beradik dah tahu. Yang nak jual ni nombor 3 ni tadi, yang nakal ni tadi kan. Dia punya kat tengah-tengah tu. Tiba-tiba esoknya tengok dia dah pindah-pindah barang, keluarkan barang. Kadir, apa sebab kau keluar ni? Aku dah jual lah aku punya ni. Kau ni nak jual tak beritahu pula dengan aku kan? Kau ingat aku ni apa? Sampah. Aku ni abang kau, kau tahu tak? Abang dia bergaduh dengan dia pula kan. So si Kadir dia, aku terdesak, aku nak jual tanah ni. Kalau ia pun kau nak jual, kau offer lah dekat adik-adik yang lain dulu. Kau cakap lah dengan kami ni boleh tong-tong sama-sama beli. Ni tak pasal-pasal ada orang yang kami tak kenal jadi jiran kami pula kat situ. Itu jadi masalah kat situ.
So tuan-tuan dan puan, sebaik-baiknya kalau kita nak jual bahagian tu memang boleh. Nama dalam geran tu memang boleh bertukar bahagian tu pada orang yang nak beli tu tadi. Tapi bahayanya kalau katalah jadi pertelingkahan, bila daripada penjualan tadi jadi pertelingkahan adik-beradik pula. Kan? So adik-beradik yang lain tak dimaklumkan. Si Kadir ni mungkin awal-awal tu dia fikir, alah kalau aku ceritakan nanti diorang mesti tak kasih aku jual. Masalah ni masalah aku, tanah ni memang dah aku punya bahagian. Suka hati aku lah aku nak jual. Ya, memang suka hati kau aku nak jual. Tapi apalah salahnya kau offer dulu pada adik-beradik kau. Kan? Mana nak tahu dia orang ada duit, dia orang nak beli ke apa kan. Kalau setiap bulan dia bagi pinjam je, tak payah belilah, kau duduk je lah rumah ni, kesian kat kau semua. Dah menjadi satu masalah di kemudian hari pula kan. Itulah drama-drama swasta yang ada sekarang ni. Okey, Tuan Nazri ada tanya ni, bagaimana jika ada pemaju yang jual tanah masih lagi kategori pertanian dan hanya perlu beli cash sahaja, tetapi pada masa yang sama pemaju berjanji akan buat pecahan lot selepas pembelian. Apa kesan jika pemaju tidak melakukan penukaran kategori tanah tersebut dan tindakan undang-undang yang boleh dikenakan pada pemaju? Okey, tuan-tuan dan puan, bila namanya pemaju hartanah, yang tuan-tuan dan puan perlu pastikan yang pemaju tersebut adalah pemaju yang berdaftar dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okay, dengan KPKT. Okay, pemaju dia ada lesen-lesen tertentu yang dia perlu dapatkan daripada KPKT untuk melayakkan dia menjadi seorang pemaju hartanah. Saya tak nak kupas panjang lebar, isu tu panjang. Tapi tuan-tuan dan puan perlu dapatkan pengesahan daripada pihak KPKT terlebih dahulu. Cuba cek dengan KPKT. Pemaju simpulan bin simpulan ni berdaftar tak? Ataupun simpulan bin simpulan. Syarikat ni ABC Sdn Bhd ni berdaftar tak dengan KPKT sebagai pemaju? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila pemaju ni boleh menjalankan urusan jual beli hartanah, tuan-tuan puan perlu ingat terma ni dia ada satu lesen yang dipanggil APDL. APDL, Advertising Permit dan Development License, APDL. Okay, so APDL ni tuan-tuan puan hanya Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan yang boleh keluarkan, dan selepas dah dapat APDL tersebut barulah pemaju tu dikonsiderkan sebagai pemaju yang boleh menjual projek tersebut kepada masyarakat, kepada publik. So tanya dua soalan ni. Dua soalan ni. Yang pertama, cek pemaju ni berdaftar dengan KPKT ke tidak. Yang kedua, cek sama ada projek yang dia nak jual tadi tu ada ke tidak APDL license yang dikeluarkan oleh pemaju. Yang dikeluarkan oleh kementerian. Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Okey. Kalau katalah dalam kes ni, mungkin yang Cik Nazri referkan ni adalah mungkin pemaju tu dijual tanah lot banglo. Tanah lot banglo. Okey. Lot banglo ni pula tuan-tuan puan, bila nak jual, kita kena pastikan lot tu dah dipecahkan gerannya. Ataupun permohonan untuk membuat pecahan geran tu dah disubmit ke pejabat tanah, nak tunggu kelulusan ataupun nak tunggu kebenaran daripada pejabat tanah untuk keluarkan geran yang baru. Sekurang-kurangnya dekat situ. Kalau misal kata kita tanya dengan pemaju ataupun individu tadi yang nak jual tanah tu, dia tak buat pun apa-apa, dia yang hanya lorekkan di dalam kertas A4, tunjukkan yang ini lot kau, ni lot Abu, ni lot Ali, ni lot Kadir, yang tu jangan. Jangan sekali-kali tuan-tuan beli tanah-tanah macam tu, sebab memang nombor gerannya tak ada lagi, dan usaha untuk mendapatkan geran individu ataupun lot tertentu, yang lot individu tersebut tidak dibuat lagi oleh pemaju tersebut. Jadi elakkan. So elakkan benda tu daripada berlaku. So kalau katalah kita dah terbeli, kita boleh ambil tindakan undang-undang. Cuma dalam kes ni saya syorkan jangan terus-terusan percaya bulat-bulat, jangan terus-terusan berurusan dengan broker-broker haram dan sebagainya ni untuk beli tanah-tanah sebegini. Pastikan tuan-tuan puan rujuk dulu dengan pihak-pihak yang berkenaan, terutamanya dengan pejabat tanah. Pastikan dengan pejabat tanah tu mungkin boleh berhubung dengan mereka penjualan, sebab sekarang ni kerajaan Negeri Selangor tengah berperang dengan pengusaha-pengusaha tanah lot lidi ni. Baru-baru ni MB Selangor, bukan baru-baru ni lah, kuat dah lama jugalah awal tahun itu, dia dah nyatakan kerajaan Negeri Selangor tak akan berkompromi dengan mereka yang menjual tanah-tanah lot lidi ni. Tak ada usaha yang orang kata boleh dilakukan untuk menghalalkan penjualan tanah lot lidi. Memang kita akan berperang habis-habisan. Okey, Audi pula ada tanya ni, boleh ke gabung dua geran tanah sekiranya pembeli berminat membeli dua tanah sebelah menyebelah? Okey, gabung tu kita panggil dia sebagai, istilah dalam kanun tanah negara tu, amalgamation. Amalgamation tu kita nak cantumkan dia, daripada dua keping jadi satu keping. Boleh, tapi prosesnya tu perlu dilakukan di pejabat tanah lah.
kita boleh buat proses tu di pejabat tanah. Tapi ada kos-kos tertentu yang kita perlu bayar. Okey, geran kongsi boleh tukar geran individu, berapa anggaran kos? Tak boleh. Geran kongsi tak boleh tukar geran individu. Tak boleh tukar geran individu. Okay, so maknanya kalau dah terbeli geran kongsi, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan perempuan, saya tak boleh nak bantu ni perempuan, macam mana cara kita nak fight kat mahkamah ke, kita nak mengesahkan benda tu jadi milik kita ke, minta maaf banyak-banyak, sebenarnya saya tak boleh. Sebab tu saya bagi peringatan daripada awal, supaya tuan-tuan perempuan tak terjebak membeli tanah-tanah lot lidi ni. Okay, Tuan Abdullah, Tuan Coach, kenapa penukaran nama atau meletak nama pada geran memerlukan kos yang tinggi? Sebab dia melibatkan banyak banyak urusan. Yang pertama sekali, bila nak buat pindah milik ni, dia ada satu borang, dia panggil borang MOT, Memorandum of Transfer, ataupun borang pindah milik 14A. Dan borang pindah milik 14A ni perlu dimatikan stamp, perlu dihantar ke lembaga hasil dalam negeri, perlu dinilaikan taksirannya, berapa duty stamp yang perlu dibayar. Yang jadi mahal tu sebenarnya adalah kos taksiran duty stamp di pejabat duty stamp, jadi pejabat lembaga hasil dalam negeri. Yang lain-lain macam pendaftaran, pindah milik dekat pejabat tanah, yuran pendaftaran itu bergantung kepada pejabat tanah tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya syorkan Tuan Abdullah tengok balik video saya di YouTube channel Hartanah Anda. Saya dah masukkan video berkenaan dengan yuran guaman dan disbursement. Berkenaan dengan yuran guaman tu ada Puan Salmiah ada ceritakan tentang macam mana pengiraan tu. Dan kalau misalkan tak ada masa, boleh download e-book saya dan baca. E-book saya yang saya dah sharekan link ni. So boleh tengok link e-book saya tu. Sekejap saya keluarkan lagi sekali link tu di ticker ni. Kat bawah ni pun saya dah ceritakan dia punya address untuk masuk ke saya punya link tu. Boleh masuk situ dapatkan e-book saya sebenarnya. Dalam tu ada saya ceritakan tentang peniuran guaman tu. Seterusnya. Mas ada komen kat sini. Sayanglah kalau tanah pusaka jual pada orang luar, lebih baik letak penama atau nama pewaris, anak atau warisan seterusnya. Yes, betul. Tapi yalah, kadang-kadang orang kita ni macam-macam Mas. Dia bila nampak je ada harta, tak ada jalan lain je nak lupuskan harta tu, nak dapatkan duit. Bagi dia duit adalah segala-galanya. Tanah ke, rumah ke, apa ni perkara kedua bagi orang setengah-setengah orang ni lah. So itulah, kalau boleh kita elakkanlah daripada relinquish ataupun kita habiskan harta pusaka peninggalan nenek moyang kita tu. Kita simpanlah seboleh-bolehnya kan. Banyak manfaat yang kita boleh buatkan. Dan niat saya sebenarnya kalau boleh saya nak setiap individu yang ada, especially Bumi Putera Melayu Muslim kita ni, berazam untuk memiliki rumah sendiri. Jangan berharap untuk dapatkan harta turunan pusaka daripada ayah ataupun mak bapak kita, ataupun atuk nenek kita. Jangan berharap ke arah situ. Harapkan yang pusaka ada, kita tinggal je lah kat rumah pusaka tu. Jangan. Kita perlu berusaha untuk mendapatkan tanah kita sendiri, rumah kita sendiri, atas keringat titik peluh kita sendiri. Kita azamkan macam tu, kita niatkan macam tu, dan kita cuba untuk dapatkan benda tu. Tuan, kalau buat pecahan lot tanah tu boleh beli kan? Kalau misal kata buat, memang boleh lah. Kita nak buat, ini kita ceritalah. Kalau katalah tuan tanah Kedaung tadi tu nak jadi tuan tanah yang baik, dia nak berubah daripada Kedaung jadi yang baik. Dia nak buat pecah-pecah lot, dia nak buat lot-lot lidi ni tadi ni jadi lot-lot yang sah. Dia kena masuk ke pejabat tanah, kena submit permohonan ke pejabat tanah dan perlu keluarkan kos. Perlu keluarkan kos untuk bayar premium, macam-macam lah urusan-urusan yang perlu dibuat untuk ubah syarat. Yang pertama sekali kena ubah syarat kegunaan tanah tu dulu. Kalau katalah tanah tu asalnya pertanian, dia kena ubah syarat menjadi tanah bangunan. So itu dah ada kos. Lepas tu nak buat, panggil surveyor, panggil orang yang buat perparitan, macam-macam lah, macam-macam dia punya ni. Sebab bila kita nak ubah syarat kegunaan tanah, memang ada requirement yang ditetapkan oleh pejabat tanah yang mana pemohon tu perlu comply, perlu patuhi. So itu yang menyebabkan adanya kos tertentu yang dia perlu bayar. Dan inilah yang menyebabkan kegagalan tuan tanah Kedaung menjadi tuan tanah yang baik. So itu yang menjadi masalah kat situ. Ada lagi ke? Last Ini last question yang saya akan jawab. Dah 1 jam lebih dah kita bersiaran. Saya ada dapat tanah pusaka tapi tanah tu geran kongsi 3 orang dengan adik-beradik. Boleh ke saya nak tukar ke geran individu? Kalau tanah tu, macam saya beritahu tadi, kena tengok dulu status tanah tu.
Status tanah tu tanah apa? Kegunaan tanah tu tanah apa? Katalah tanah tu tanah pertanian. Kalau tanah pertanian dia kena convert dulu kepada tanah bangunan, barulah boleh pecah bahagian. Kalau misal kata Puan Puan Nur Fazila nak pecahkan juga lot tu walaupun tanah tu masih lagi tanah pertanian, pecahan lot yang dah dipecahkan tu, yang dah jadi 3 bahagian tadi tu, setiap bahagiannya mesti sekurang-kurangnya 1 ekar. Faham tak? Tanah pertanian nak pecahkan lot, kalau katalah tanah tu ukurannya lebih daripada 3 ekar. Tanah yang asal yang katalah arwah tinggalkan pada kita, yang kita warisi daripada ibu bapa kita ni tadi, tanah tu berkeluasan lebih daripada 3 ekar, maka adik-beradik kita ada 3 orang, kita nak pecahkan kepada 3 bahagian, setiap bahagian tu mestilah lebih daripada 1 ekar, barulah boleh dipecahkan lot kepada 3. Itu syarat kegunaan tanah pertanian. Maknanya tanah yang dipecahkan lot tu, tanah yang dah dipecahkan tu jadi 1 ekar, 1 ekar, 1 ekar. Sebab dia tak boleh kurang daripada 1 ekar untuk tanah pertanian. Tapi kalau tanah yang ditinggalkan tu hanyalah berukuran kurang daripada 1 ekar. Katalah mak ayah kita tinggalkan dengan tapak rumah, dengan tanah yang ada tu kurang, ukuran asalnya 1 ekar. So kita nak pecahkan jadi 3 bahagian, tanah tu tanah pertanian tak boleh. Kena tukar dulu syarat kegunaan tanah jadi tanah bangunan dulu, baru boleh pecahkan lot kepada 3 bahagian. Sebab tanah tu dah memang kurang 1 ekar. Okay, saya harap Puan Nur boleh fahamlah dengan jawapan yang saya dah berikan tadi tu. Okay, alright. So itu sajalah perkongsian saya untuk pagi ini. Okay, saya harap sedikit sebanyak perkongsian yang saya dah berikan tadi berkenaan dengan tanah berhantu ni, tuan-tuan puan dapatlah manfaat, dapatlah ilmu yang boleh manfaatkan. Dan saya berharap tuan-tuan puan, especially sahabat-sahabat pejuang-pejuang hartanah, perunding-perunding hartanah yang memang dah sama-sama dengan saya daripada awal. Saya menubuhkan hartanah anda ni sampailah sekarang. Saya tak nak melihat tuan-tuan puan semua masih menjalankan amalan, masih menjalankan kerja sebagai seorang perunding hartanah, sebagai seorang ejen hartanah, tapi bersekongkol dengan broker-broker haram yang menjual lot-lot lidi macam ni. Okay, macam saya beritahu tadi, jangan anggap benda tu main-main. Anggaplah benda tu sangat serius. Kita perlu didik anak bangsa kita, perlu didik masyarakat di luar sana supaya mereka faham, supaya mereka celik, supaya mereka tahu implikasi jika mereka tersalah beli tanah-tanah lot lidi macam yang kita dah sampaikan tadi. Okay, so saya harap tuan-tuan puan menjadi pembantu saya untuk menyampaikan ilmu yang telah saya sampaikan ini tadi kepada mereka. Buatlah apa-apa write up ke, penulisan ke, artikel ke, tulis kat Facebook ke, buat video YouTube macam saya buat ke, semua tu boleh untuk kita sampaikan maklumat, sampaikan ilmu tu kepada orang lain supaya orang lain tak jadi mangsa kepada keadaan-keadaan yang ada ni lah. Okay, so itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf tuan-tuan puan kalau saya terkasar bahasa, kalau saya ada tersinggung perasaan tuan-tuan puan. Tapi itulah, bila bercakap tentang benda ni saya memang akan jadi emosi. Memang saya akan teremosi dengan bukan sebab saya banyak berhadapan dengan orang yang menjadi mangsa sebenarnya, tanah-tanah lot lidi dan sebagainya. Jadi saya rasa macam sangat-sangat teremosi. Saya tak nak benda tu berlaku pada tuan-tuan puan semua, dan saya harap tuan-tuan puan maafkanlah kalau saya terkasar bahasa dan tersalah cakap sebentar tadi. Okay, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa esok. Bye-bye.